Terkini PRN Melaka, 11 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya, Khalis Kadir. Calon Pakatan Harapan Farzana Hayani Muhammad Nasir yang bertanding kerusi DUN Sungai Rambai tidak mahu rakyat menilainya pada rupa semata-mata sebagai faktor utama untuk meraih undi. Malah, calon termuda daripada 112 calon yang bertanding di 28 kerusi pada pilihan raya negeri 20 November ini mahu pengundi Sungai Rambai menilainya pada tekad, kesungguhan dan keikhlasannya mahu menjaga kebajikan rakyat. Farzana yang mesra disapa Nana berkata demikian ketika ditemui Malaysia Gazette selepas meninjau kemudahan di jeti nelayan Anjung Batu hari ini. Mengulas lanjut, anak bongsu daripada 3 beradik itu berkata, tanggapan mengaitkannya bertanding untuk meraih undi berdasarkan personaliti semata-mata juga perlu diubah masyarakat. Katanya biarpun belum dapat membuktikan apa-apa pencapaian kerana merupakan calon baharu, itu bukanlah alasan untuk menidakkan peranannya dalam masyarakat. Farzana memberitahu beliau sudah terlibat dalam politik sejak sekolah menengah lagi kerana membesar dalam keluarga politik dan bapanya merupakan naib ketua cabang keadilan Tangga Batu yang mengusahakan kedai makan. Menurutnya, bagaimanapun, bakatnya dalam bidang politik hanya menyerlah sejak setahun yang lalu apabila dilantik sebagai Ketua Serikandi Keadilan Melaka. Pada PRN 20 November ini, Farzana berdepan saingan 4 penjuru menentang Muhammad Jeffrey Safri, Perikatan Nasional, Nazatul Ashraf Makdum, Putra dan Siti Faiz Abdul Aziz, Barisan Nasional. Berita seterusnya, PAS meletakkan keyakinan untuk memenangi sekurang-kurangnya 1 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Pesuruhjayanya Datuk Kamaruddin Siddiq berkata, sasaran itu diyakini boleh dicapai biarpun parti pimpinan Datuk Seri Abdul Hadi Awang itu gagal memenangi sebarang kerusi pada pilihan raya umum PRU 14 yang lalu. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan hari ini. Dalam pada itu, Datuk Kamaruddin turut meletakkan keyakinan undi akar umbi untuk ke-88 kerusi yang ditandingi PAS. Katanya undi akar umbi menjadi faktor penting untuk PN memberi saingan sengit kepada Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Katanya sebelum ini beliau memperoleh 3,000 undi ketika bergabung dengan Persatu dan Gerakan dan berharap jumlah tersebut akan meningkat berikutan isu arus semasa. Pada PRN kali ini, PAS diberikan 8 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN untuk ditandingi dalam Perikatan Nasional. Antara kerusi itu adalah DUN Kuala Linggi, DUN Klebang, DUN Tabuh Naning, DUN Durian Tunggal, DUN Bukit Katil Duyung, DUN Merlimau dan DUN Serkam. Perikatan Nasional hanya akan mengumumkan siapa bakal menduduki kerusi Ketua Menteri jika gabungan parti politik itu menang pada pilihan raya negeri Melaka. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, jika Perikatan Nasional menang, pihaknya akan memilih calon ketua terbaik untuk negeri Melaka. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar hari ini. Hadir sama Pesuruhjaya PAS Melaka Datuk Kamaruddin Siddiq, Pengurusi Gerakan Melaka Datuk Seri Michael Gan Peng Lam dan Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka Dr. Muhammad Yazil Yaakob. Wan Saiful ditanya mengenai kabar angin Ketua Bersatu Bahagian Masjid Tanah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Ermiyati Samsudin yang kini bertanding di kerusi DUN Tanjung Bidara akan menjadi wanita pertama dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka. Ditanya mengenai keterbukaan Barisan Nasional BN untuk bekerjasama dengan parti lain jika menang pada PRN ini, Wan Saiful berkata, Bersatu akan membincangkan perkara berkenaan juga selepas PRN nanti. Lagi tentang PRN Melaka, sebanyak 24 pusat pengundian awal PPA akan dibuka bagi proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Melaka pada 16 November ini. Jurucakap Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkata, 4 Dewan Undangan Negeri DUN tidak terlibat dalam proses pengundian awal iaitu DUN Tanjung Bidara, Pangkalan Batu, Duyung dan Serkam. Katanya proses pengundian awal bermula dari pukul 8 pagi hingga 5 petang di Balai Polis, di setiap DUN dan di kem tentera.
Semua pengundi pos pula diingatkan supaya membuat penandaan pada kertas undi, mengisi dengan lengkap dan betul borang pengisytiharan identiti borang 2 serta segera mengembalikannya kepada pegawai pengurus DUN berkenaan sebelum 5 petang pada hari mengundi 20 November. Bercakap kepada Bernama, beliau juga mengingatkan pengundi agar sentiasa menjaga kerahsiaan undi masing-masing dengan tidak merakam gambar kertas undi pos dan menularkannya di laman media sosial. SPR sebelum ini mengumumkan 7,601 kertas undi pos telah dikeluarkan kepada pengundi yang layak mengundi secara pos bagi PRN Melaka, dengan jumlah tersebut meliputi 6,871 kategori borang 1A, membabitkan petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media. Sebanyak 511 kertas undi pos bagi kategori borang 1B dikeluarkan membabitkan warga negara Malaysia yang berada di luar negara dan 113 kategori borang 1C, iaitu 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan serta 106 pengundi tidak hadir PTH luar negara. SPR menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November dan undi awal pada 16 November berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.